Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Hari ini ialah hari akhir untuk tahun 2022. InsyaAllah kuliah kita akan disambung tahun depan. Minggu depan ni tahun depan. Baik, sebelum mula cerita kita pada hari ini, saya suka buat rumusan. Sebab kita sekarang ni sedang dalam perbincangan salaf dan khalaf. Lihat dulu beberapa perbezaan, dan saya harap lepas pada ni orang kita boleh ambil semua maklumat-maklumat dan kita faham betul-betul perbezaan di antara salaf dengan khalaf. Hari ni kurang sikit banding dengan minggu lepas. Baik, cuba perhati sini yang tak ada dalam nota ni, salaf dengan khalaf. Perbezaannya ada tiga benda utama berbeza di antara salaf dengan khalaf. Yang pertamanya zaman. Ingat lidah zaman di mana bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada 300 tahun hijrah. Walaupun ada pendapat ulama yang kata 500, tapi yang popularnya 300. Jadi sebelum 300 start daripada Nabi sampai 300 tu dia dipanggil sebagai zaman salaf, dan selepas 300 tu khalaf. Ini kita biar tahu. Itu dari segi zaman. Kemudian yang kedua dari segi manhaj. Manhaj ni dalam bahasa Melayunya metodologi, kaedah dalam dia memahami ayat-ayat mutasyabihat. Salaf ni dikenali dengan jalan isbat. Gapo dia isbat ni? Gapo dia isbat? Menetapkan makna sifat Allah sebagaimana dia datang. Kalau dalam Al-Quran menyebut itu sifat Allah, maka manhaj salaf dia tidak ubah makna sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab. Misalnya istiwa, orang Arab faham dia berada di atas, maka itulah yang dia terima. Yad, orang Arab faham sebagai tangan. Bila yadullah, dia meletakkan makna tangan Allah. Adapun khalaf, jalan takwil. Takwil maknanya tukar, menukarkan makna sifat Allah. Nah, itu beza besar. Zamannya berbeza dari segi zaman, manhaj pun berbeza. Baik, satu laginya ialah dari segi tanzih. Tanzih ni maknanya nak menyucikan Allah menyerupai makhluk. Takut-takut tergambar Allah itu serupa dengan makhluk. Ini wajib, kerana akidahnya tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Baik, timbul persoalan salaf apabila dia menetapkan makna sifat Allah. Di sinilah timbulnya takut kalau kita fahami sifat Allah itu sama dengan makhluk. Kalau tangan Allah, bimbang takut jadi tangan makhluk. Maka cara salaf, ini sebagai ulangan, tafwid. Dia tafwid. Tafwid makna dia serah. Serah makna hakiki kepada Allah. Makna hakiki dia serah kepada Allah. Makna zahir apa yang kita faham. Makna hakiki ni sebenar.
makna hakikat, makna betul, serah kepada Allah. Artinya bila Allah Subhanahu wa taala menyebut yadullah, maka kita faham itu tangan Allah. Itu makna kita. Tapi makna sebenar serah kepada Allah. Jadi inilah cara proses tanzih bagi salaf. Sebutlah apa saja yang ada pada Allah, yang juga ada pada kita. Cara tanzih ialah kita tafwid, kita serah makna hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tangan Allah, maka tangan yang layak dengan kebesaran dan ketinggiannya. Kalau muka Allah, maka serah kepada muka yang layak bagi Allah. Faham situ tak? Adapun khalaf, bila dia takwil makna, dia tidak timbullah masalah tanzih. Dia tidak takwil semua, menukarkan. Takwil ni makna menukarkan makna sifat-sifat Allah yang kesamaran sahaja. Macam ilmu, dia tak payah tukar sebab dia kata tidak kesamaran. Allah mempunyai sifat mendengar, Allah wujud, itu sifat. Allah melihat, tak timbul masalah. Tapi dia kata kalau tangan, maka kita akan tergambar. Jadi dia apa ni, dia cuba meneroka otak manusia. Sebab otak manusia ni bila sebut mendengar, melihat, berkata-kata, manusia boleh terima. Dia macam orang panggil, macam dia buat kajian jugalah bagaimana otak manusia. Otak manusia bila kata Allah berkata-kata tak timbul masalah, Allah melihat tak timbul masalah. Tapi kalau tangan Allah, bila muka Allah, Allah duduk, ni ada masalah, dia kata. Jadi kita tukar makna tu, sifat-sifat Allah yang kesamaran macam tadi, bila duduk ditukar pada memerintah, bila tangan tukar kepada kuasa, bila muka tukar kepada zat. Saya harap boleh faham semua tu dah. Ini. Ya. Lalu kita katalah misalnya berkata-kata, mendengar, melihat tu dia tak ada masalah sebab tidak timbul gambaran. Pada kita dia menyerupai nafsu. Sedangkan Allah Ta'ala dia tidak berdosa. Kalau kita berkata-kata, mestilah kita bangun juga. Tiba-tiba kita kata Allah berkata-kata. Jadi mari gambaran dalam macam ni kita kok. Kenapa berkata-kata tu, alam tu tidak ditukar dengan istilah lain? Boleh faham tu tak? Persoalannya seolah-olah macam mana kita nak tahu sifat ini menimbul kesamaran, sifat ini tak. Persoalannya bila apa yang tertulis di sini menukar makna sifat yang kesamaran. Macam tangan Allah, takut kita tergambar bahawa tangan seperti tangan kita. Bila muka Allah, takut tergambar macam muka kita. Jadi dia tukar makna tu. Jadi soalan yang dia tanya tadi, dah berkata-kata pasal apa tak tukar juga? Takut nampak Allah berkata-kata sebagaimana kita berkata-kata. Allah melihat, takut nampak juga Allah melihat dengan mata seperti kita. Kenapa itu tidak ditukar? Persoalannya. Di sinilah dia, sebab kata tadi dia meneroka sebenarnya. Dia meneroka melalui kajian-kajian dia. Sebelum dia, sebab tu kata dia hujah akal. Dia meneroka dan dia temu bual dengan masyarakat, dengan orang Islam, yang mana yang bahaya dia kira. Jadi walaupun ada begitu, bagi dia lah bakal dia hasil penemuan kajian dia. Ulama-ulama kalam hasil daripada kajian dia, dari segi rasionalnya tidak bahaya kalau kata berkata-kata. Jadi orang kurang tergambar mulut, tergambar butir mata, tidak sebagaimana tangan. Sebab hak tu dia pergi kepada objek. Kalau kita dengar bahasan dia, sebab hak tu pergi ke objek. Tangan, muka ni objek. Kalau turun, adakah kita fikir Allah Ta'ala? Ayalah, bagi dia turun tu termasuk dalam benda kesamaran. Itu dia, itu pendapat dia. Sebab gini, sebab itulah, sebab tu saya sebut tadi, benda ni dibahaskan oleh golongan salaf. Sebagaimana tadi, dia kata kalau nak tergambar, sebut apa saja tergambar. Tapi jawapan dia begitu.
Satu lagi ini masalah ta'wil. Kita kata dalam Quran disebutkan Allah Ta'ala sahaja yang boleh ta'wil makna itu. Kemudian dia kata siapa Allah Ta'ala dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan proses ta'wil ini berlaku di zaman khalaf. Artinya orang zaman khalaf itu bodoh. Soalan. Yakin sikit. Yalah, betul lah. Memang dia, Kenapa dia tak ta'wil? itulah persoalannya. Dia sebenarnya gini. Ada satu saya terbacanya daripada penulis yang khalaf. Dia kata orang dulu dia kata dia tidak takwil, dia tafwid 100%. Dia kata sahabat-sahabat tafwid 100%. Maknanya serah dia kata 100%. Dia tidak memberi makna. Bila yadullah tu dia tidak tergambar ada tangi. Bagi dia kata zaman sahabat tu bila sebut yadullah dia tidak tergambar tangi Allah. Dia sudah pun tidak tergambar, dia kata. Maka bagi mereka adalah golongan selamat, dia kata. Walaupun sebut yadullah, otak dia tak penuh, dia kata. Jadi persoalannya kita pun boleh tanya dia balik. Takkan orang tu lagu tu belaka, orang cerdik belaka di zaman sahabat. Sedar? Ada orang badui yang bodoh pun ada masa tu. Jadi benda ni sebab tu ini nak bagi tahu pendapat dia, pendapat khalaf. Sebab itulah apa yang soalan yang diutarakan tadi kan merupakan apa orang panggil respon daripada salaf yang dia kritik dasar pemikiran khalaf. Itu di antaranya. Faham situ tak? Faham kau tadi kan? Dia sebut tadi kalau nak tergambar, mendengar, melihat pun boleh tergambar. Itulah hujah salaf terhadap khalaf. Pasal apa? Hak ni kata kesamaran, hak ni kata tidak kesamaran. Dia kata. Gapo dia? Apa dia panggil batu, kayu ukur yang boleh kita kata hak ni kesamaran, hak ni tidak kesamaran. Faham tak? Okey. Ada zaman tu. Dia kata 300 sebelum salam. 300 selepas khalaf. Jadi kita ni khalaf kan? Kita ni khalaf kan? Zaman khalaf. Ya? Kita ni zaman khalaf. Jadi adakah kita jadi orang khalaf? Kita ada dah dalam perbahasan dulu. Bagi ulama khalaf, dia kata sudah tidak ada lagi salaf. Tak boleh tidak kita kena berakidah khalaf. Ada seorang penulis daripada Terengganu. Kita kena khalaf, dia kata. Tak boleh dah salah, putus dah. Jadi bagi golongan yang dia bahas balik, dia kata zaman tu zaman salaf, tapi manhaj dia masih ada. Manhaj dia macam Ibn Taymiyah yang mati pada 700 lebih hijrah kan. Dia tu zaman khalaf tapi dia manhaj salaf. Zaman tu tak apa, manhaj. Itulah. Ya. Misalnya kalau itu Allah di atas ya. Kalau kita buat perbandingnya yang orang DPR itu ada. Kalau kita kecil berkelan kan. Misalnya aku kuat pada kita. Itulah di antaranya makna atas tu sendiri. Ialah tidak merujuk tempat. Sebab itulah ulama salaf dia tak si bincang panjang. Dia takut tak kena. Adakah itu kalimah majaz? Kalimah majaz ini kalimah kias. Atas tu majaz ke hakiki? Hak tu pun dia tak berani nak sebut. Bagi golongan khalaf, dia kata itu majaz. Itu bahasa kias. Khalaf kita tak tahu. Sebab kita tidak diberitahu. Sebab ada hadis Nabi dia kata hati orang berada di dua jari. Jari Allah pun ada. Jari disebut hati orang mukmin berada di antara di celah dua jari Allah. Jadi Allah ada jari lah pula. Tapi orang salaf dia serah. Ini dia panggil tafwid. Ni. Berarti molek ni bolehlah kita beza dah antara salaf dengan khalaf. Saya rasa okey tu dah. Kita pergi sikit lagi dah. Depan ada lagi, kita akan boleh bincang banyak lagi.
Barulah kita masuk kepada apa yang kita nak bincang hari ini, iaitu di muka surat halaman 60. Imam Malik Ibnu Anas yang mati tahun 179 Hijrah. Ini tu guru kepada Imam Syafi'i. Pernah ditanya tentang hakikat makna istiwa Allah yang tersebut dalam Al-Quran. Beliau menjawab, ni Imam Malik ni. Orang tanya dia istiwa Ar-Rahman alal arsyistawa. Wahai Tuan Syekh, istiwa ni kita faham lah maknanya duduk. Kita nak faham lagu mana bila Allah duduk atas arsy, nak faham lagu mana? Ni dengar jawapan dia ni kan. Sebab itulah bila orang kata orang-orang loni ni dia tak si takwil ni, dia rekod sendiri, bukan rekod. Imam-imam dulu dah pernah lagu ni. Kita hanya turut dia. Tengok Imam Malik jawab lagu mana. Tentang istiwa Allah telah diketahui. Faham je tak? Maklum kita tahu dah istiwa-istiwa ni maknanya berada di atas. Kerana Allah sendiri menceritakannya. Dah Tuhan royak lagu tu dia kata. Namun bagaimana Allah beristiwa? Sebab dia bukan makhluk, dia istiwa. Faham dah istiwa tu berada di atas lah. Bila dia kata Allah berada di atas, lagu mana berada di atas? Sebab dia Tuhan, dia bukan makhluk. Katanya Imam Malik, ia adalah majhul. Majhul ni makna tidak diketahui. Kita tak tahu lagu mana dia istiwa, kerana Allah tidak menceritakannya secara terperinci. Nampak situ? Ni Imam Malik kata ni. Imam Malik lah, bukan orang lain ni. Ya orang dak tuduh orang kata puak Wahabi kata ni. Wahabi ni dia Imam Malik lagi ni. Muhammad Abdul Wahab tahun 1000 Hijrah dah. Katanya Imam Malik lagi, siapa yang bertanya tentangnya, iaitu menyibukkan diri, menyelidikinya, nak tahu lagu mana Allah istiwa ni belah mana, maka dia melakukan bid'ah. Bid'ah ni bid'ah yang besar ni, lebih pada bid'ah fiqh kan. Kerana tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi tak pernah royak, sahabat tak pernah tanya lagu mana Allah beristiwa. Tak bolehlah kita nak tanya, dia kata. Tugas kita ialah akhir sekali, sedangkan beriman dengannya adalah wajib. Mungkin wajib beriman, katanya Imam Malik. Mana Imam Malik tidak takwil, tidak sebagaimana khalaf tadi. Kata Imam Malik tentang istiwa Allah di atas ars, tengok ni, saya buat rumusan. Makna dia telah diketahui bahawa ia bermakna berada di atas. Tu kita faham makna dia. Bagaimana? Tidak akan diketahui, tak usah cari, tak jumpa. Dah Tuhan tak royak. Bertanya tentangnya bid'ah. Beriman dengannya wajib. Ini kesimpulan yang tadi dah. Ni Imam Malik kata. Istiwa kita faham. Lagu mana istiwa? Tak tahu. Sebab Nabi tak royak. Tebing tanya bid'ah. Beriman wajib. Habis sekat tu. Dia mati ayat situ. Okey. 3.7 pula. Balik kepada nota kita. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat 54 surah Al-A'raf, menyatakan bahawa ahli salaf menerima ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tahu dah tadi kan, ayat-ayat yang kesamaran macam tangan Allah, wajah Allah, Allah turun, Allah beristiwa tadi, sebagaimana ia datang, yakni yakin dengan membacanya sahaja tanpa takif. Takif ini maknanya membagaimanakan, menggambarkan bagaimana Allah beristiwa. Jangan gambar benda tu. Tanpa tamsil. Tamsil ni pula menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini istilah takif, tamsil. Tanpa taktil. Banyak istilah ni. Taktil ni menolak ayat atau menolak sifat Allah yang dinyatakan dalam ayat. Sebab itulah apabila kita tidak terima tangan Allah itu, kita
kita ambil tangan bermakna kudrah, artinya kita termasuk dalam taktil. Kita tidak terima, kita menolak sifat tangan Allah. Boleh faham tak saya ulang sekali lagi? Apabila Allah menyatakan sifat dia kudrah dia ada. Innallaha qadir. Allah ni ada kudrah. Tiba-tiba dalam ayat lain dia kata yadullah. Maknanya Allah bersifat dengan kudrah, Allah bersifat dengan yad, dengan tangan. Tangan ni sifat juga ni. Tiba-tiba kita pergi tolak tangan, tolak lagu mana? Tangan bermakna kudrah. Hak dua kita pergi satu dia. Kita kata bahagian tulah. Artinya kita telah taktil. Katanya ulama salaf. Taktil makna kita tolak. Kita tolak satu daripada sifat Allah, iaitu sifat yad Allah itu kita tolak kerana kita pergi kata benda sama. Nampak tak gambaran saya ni? Maknanya buat kalah ni bid'ah lah. Dia kira bid'ah dan taktil. Taktil sebab sifat dua dia buat so. Allah kata dia bersifat dengan yad, Allah kata dia bersifat dengan kudrah. Tiba-tiba orang khalaf kata yad bermakna kudrah, artinya mensatukan sifat hak dua. Perbuatan ini bagi orang salaf dia kata sudah taktil. Boleh faham dah sebelah muslimat? Taktil makna dia tolak sifat Allah. Tidak falsafah lagi, ni benda biasa baru ni dah. Boleh ikut dah? Okey. Kalau takdir dia punya besar, dia risiko terhadap akidah kita. Bagi dia rusak akidah. Bagi salah rusak akidah sebab taktil maknanya kita tidak terima. Kita tidak beriman dengan sifat Allah. Besar tu. Tidak sempurna iman. Iman kita tu tidak sempurna sebab kita tidak terima 100% apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama Saudi kerah. Dia tak terima nak takwil ni kalau kita tengok ulama-ulama dia. Namun makna zahir ayat seperti mana yang tercetus di dalam pemikiran gulungan musyabbihin. Gulungan musyabbih ni gulungan yang menyamakan Allah dengan makhluk, hendaklah dinafikan. Hak tu kena ada tu. Bila kita isbat, jangan ada musyabbihin. Musyabbihin ini kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah sebabnya ulama khalaf ni dia kata dia bimbang, takut jadi musyabbih, sebab tu aku nak selamatkan otak demo, maka aku halih lah makna. Apa tadi? Apa? Kalau kita tu dari awal lagi kita Allah Ta'ala juga serupa dengan makhluk, sebenarnya tak timbul masalah. Itulah yang tasbih ni dia kata. Tasbih ni sebenarnya apabila kita letakkan bahawa Allah tu laisa kamisli syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu, tidak timbullah masalah musyabbihin. Dia kata inilah hujah orang salaf. Jadi itulah dia beza dua tu dah. Lama dah kita duk main ni, sikit lagi saya rasa kita dah masuknya dengan salah dengan khalaf lah. Makna tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai mana-mana makhluk. Tengok ni. Jangan ada musyabbih, ada tasbih dalam pemikiran kita. 3.8. Selain daripada Imam Malik Ibnu Anas, kesemua imam-imam mazhab yang lain iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpegang kepada mazhab akidah salaf. Jadi cuba mikir tak? Kalau kita royak kat orang kata saya nak berakidah salaf, apa? Saya nak bersama-sama dengan imam 4 mazhab. Salah lagi ke? Tapi kita jadi sasaran. Salah awak ni. Awak tu Wahabi. Dia tidak ambil hak 4 orang imam mazhab, dia ambil hak kedian. Sebab kalau sebut awak pengikut Wahabi, Muhammad Abdul Wahab, walaupun kita tak pernah baca kitab dia, jadi mudah nampak keburukannya. Tapi kata kalau awak ni ikut imam 4 mazhab, salah. Jadi selok alik dia lah tu. Jadi dia tak siwi nampak nak kita ni tu imam 4 mazhab. Jalan pintahnya ambil awak ni serupa dengan Muhammad Abdul Wahab. Sedangkan Muhammad Abdul Wahab ni akidah dia ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nampak tak?
Kita nak ikut imam 4 mazhab dari segi akidah. Cuba tengok satu-satu dalam buku pun saya perinci dah. Hal demikian dapat dirujuk sebagaimana yang berikut. Tengok Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Akbar. Dia kata lagu mana? Imam Malik kita dengar dah tadi dah. Dia kata, dia Allah mempunyai tangan, wajah dan zat sebagaimana Allah sendiri menyebutnya dalam Al-Quran. Dengan sebutan wajah, tangan dan zat. Tengok terang. Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi ni, dia kata walahu yadun wa wajhun, sebagaimana Allah sendiri menyebutnya di dalam Al-Quran, kama zakarahu fil Quran, bi zikril wajhi wal yad, dia sebut dalam tu. Ia merupakan sifat-sifat yang tanpa dihuraikan kaifiat. Cuba tengok ni peringatan dia. Dan tidak boleh dikatakan bahawa tangannya itu dengan makna kudrat. Dia tak beri. Imam Hanafi tak beri kata tangan itu sebagaimana makna kudrat serupa dengan ulama-ulama kalam dalam kitab-kitab sifat 20 kita. Dia tak beri. Ataupun nikmatnya, kerana ia boleh membatalkan sifat Allah. Jadi taktil serupa tadi. Ini yang saya sebut taktil tadi tu. Dan itu semua adalah pegangan Qadariyah dan Mu'tazilah. Imam Hanafi dia cok. Kalau orang yang tukar tangan kepada kudrat, orang ni adalah Qadariyah dan Mu'tazilah. Berat juga tu. Kita belajar dah Qadariyah dengan Mu'tazilah ni satu pegangan yang sesat dah. Siapa dia kata? Imam Hanafi kata dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Sorang dah. Kata Imam Abu Hanifah lagi, yadullah, ni kesimpulan yang saya buat tangan Allah, tukar makna kudrat Allah, nikmat Allah, boleh membatalkan sifat Allah. Ini pegangan Qadariyah dan Mu'tazilah. Jadi ni kata dia tak mengaji langsung ni, kan? Dia tak tengok kitab ni. Boleh dia kata Imam Hanafi ni berakidah Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari. Boleh dia kata. Tak, kita dengar gitu dak orang-orang mengajar. Dia kata akidah Imam Hanafi ni akidah Asy'ariyah. Abu Hasan Asy'ari beranak tahun 260. Dia mati tahun 150. 110 tahun dia mati baru lahir Abu Hasan Asy'ari. Ya, nampak dia? Sebab itulah tarikh lahir, tarikh mati ni mustahak. Sebab tu dalam nota kita setiap orang saya sebut ada tarikh mati dia. Supaya kita tahu dia ni ada hubungan dengan orang ni. Kalau orang sebut kita nampak. Ini rumus yang saya buat, boleh faham ni tak? Tukar makna yadullah, tangan Allah kepada kudrat ataupun nikmat Allah. Katanya Imam Abu Hanifah boleh membatalkan sifat Allah, dan ini pegangan Qadariyah dan Mu'tazilah. Satu. Dalam kitab Al-Fiqhul Absat pula Imam Abu Hanifah berkata, sesiapa yang berkata aku tidak tahu sama ada Tuhanku di langit atau di bumi. Dia Tuhan kata dia di aras. Tiba-tiba kita kata kita tak boleh tahu Tuhan di bumi ke di langit. Maka sesungguhnya dia sudah kafir. Kuat kafir kat orang ni Abu Hanifah. Maka sesungguhnya begitu juga jika dia berkata dia Allah di atas aras, namun aku tidak tahu sama ada aras itu di langit atau di bumi. Jadi kafir juga dia kata. Tidaklah disifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Imam Syafi'i, sani Abu Hanifah. Imam Malik kita tahu dah. Abu Hanifah ayat yang kedua, pergi ayat kedua. Begitu juga. Dalam maksudnya, kalau kita kata Allah Ta'ala ada di mana-mana, kaki. Tak boleh. Allah ni tidak ada di mana-mana. Kedua-duanya tidak boleh. Ni ada depan, ni ada. Orang lain tu bahas pula. Tak boleh kata Allah ada di mana-mana, Allah ataupun Allah tidak ada di mana-mana. Pasal Allah kata dia di aras. Siapa dia kata-kata tak boleh ni? Imam Hanafi. Bukan kita rekod. Ini dia kata Allah ada di mana-mana, ni dia berhujah.
aku dekat sikit daripada orang lain kami tu, ke mana? Ada kan? Ialah kita tak boleh faham. Sekali Allah kata aku dekat, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam ayat Quran. Aku dekat dengan hamba-Ku ini lebih dekat daripada bulu orang semerih. Hablul warid ni orang semerih. Satu masa dia kata dia berada di arasy. Satu masa dia kata dia turun. Pelik kalau lagu ni. Pelik tu orang panggil Tuhan. Ceduk situ. Boleh kalau kita buat mikir ni. Kalau dalam model fikir kata engkau sentiasa di hati. Itu kalimah majaz dia panggil. Kenapa tak? Jadi kita boleh kata sebagaimana yang Tuhan sebut. Tapi kalau kita nak cantum supaya dapat satu kepahaman, tak boleh cantum sebab kita tak faham hakikat Tuhan ni. Dia kata dia turun pada 1/3 akhir setiap malam. Betul. Dia kata dia berada di atas arah. Betul. Dia kata dia dekat dengan kita, lebih dekat daripada orang semerih kita. Betul. Kalau nak guna hujah kakuk mana ni? Dan Tuhan pula sebut, dia kata nahnu ma'akum ainama kuntum. Kami bersama dengan kamu sebagai di mana saja kamu berada. Boleh kata juga. Lepas tu otak kita berasa pelik. Sekali dia kata turun. Kalau dia turun dia akan tinggal arasy. Dia kata duduk di atas arasy. Dia kata duduk dengan kita di mana-mana. Sekali dia kata duduk dekat, lebih dekat daripada orang semerih. Lepas tu lagu mana? Lagu mana ni lah orang kata tak fahamnya. Lepas tu orang kena duduk dengan tak faham. Sebab dia Tuhan. Kalau kita nak cari jawab, itu bukan Tuhan lah jawab dia nya. Orang berhujah-hujah akal selalu di waktu ayat ni. Kalau Allah berada di atas arasy, bila dia sebut dia turun ke langit dia setiap 1/3 akhir malam, mesti maknanya dia tinggal arasy. Itu maknanya dia kata balik, itulah orang mana otakmu sudah menjadi musyabbihin, sudah tasbih. Kamu cuba menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab makhluk bila duduk atas hotel, tingkat atas, dia turun bawah, dia tinggal hotel dia. Tapi Allah, walaupun dia tinggal arasy, dia turun, adakah mesti dia tinggal arasy? Tak tinggal. Lepas tu, lagu mana tak tinggal lepas tu? Otak kita cuba menyamakan manusia dengan makhluk. Kalau lagu ni pelik lah. Pelik sebab dia Tuhan. Nak jawab mana? Kita jawab lagu tu. Sebab tu Tuhan tak suruh fikir masalah dia. Nabi sebut tafakkaru fi khalqi la tafakkaru fillah. Mu fikir saja kepada kejadiannya. Kejadian Allah, langit buminya, indah dia buat, besarnya kuasa dia. Jangan fikir hakikat dia. La tafakkaru fillah. Mu jangan fikir hakikat dia lagu mana. Palu turun tinggal goni, kalau turun tinggal arasy. Sekali kata dekat, sekali lagu ni. Pas lagu mana? Nak faham ni tak boleh fahamnya sebab dia Tuhan. Nak kata mana lagi? Apa kita berasa tak boleh duduk kalau dengar tak faham? Baik Imam Syafi'i pula dah. Dalam kitab ada Asy-Syafi'i wa manaqibuhu oleh Ibnu Abi Hatim. Dia menukilkan kata-kata Imam Syafi'i. Pegangan dalam as-sunnah dan ia menjadi peganganku, katanya Imam Syafi'i tadi. Di mana aku dapati pegangan mereka seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik tu guru dia. Dan selain daripada mereka berdua, iaitu berikrar dengan syahadah bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad Rasulullah dan bahawa bahawasanya Allah di atas arasy-Nya dan langitnya. Tengok. Imam Syafi'i kata Allah di atas arasy-Nya dan langitnya. Kemudian Al-Baihaqi menyatakan dalam kitab Al-Asma' was Sifat, di dalam asar mengenai perkataan salaf sedemikian rupa tentang istiwa Allah adalah terlalu banyak, katanya Al-Baihaqi sini. Dia kata kalau mencerita tentang Allah ni beristiwa, bersemayam di atas arah ni, banyak dia kata. Dan di atas jalan tersebutlah menunjukkan pegangan Imam Asy-Syafi'i, dan itulah juga pegangan Ahmad Ibn Hanbal. 3.9 pegangan. Jadi nak buktikan semua pak imam pak mazhab tadi berpegang
mengisbatkan sifat jalan salah, bukan khalaf lah. Pegangan seperti generasi salaf juga didapati dalam generasi kemudian seperti Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhid. Tengok lagu mana Ibnu Khuzaimah sebut. Kami beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Jalla wa'ala bahawa Tuhan kami beristiwa di atas arasnya. Dan kami tidak akan menukarkan kalam Allah. Dia tak si tukar kalam Allah. Bila Tuhan kata istiwa, tak si tukar kepada memerintah. Akan berkata selain daripada apa yang difirmankan untuk kami. Sebagaimana telah berkata golongan Mu'attilah. Mu'attilah dipanggil. Orang yang mentaktil tadi. Taktil tadi perbuatan dia. Orang itu dia panggil Mu'attilah. Yang dia menolak sifat Allah. Dia kata tak boleh terima Allah ni istiwa. Dan golongan Jahmiyah. Jahmiyah ni pegangan bahawa Allah tidak boleh mempunyai sifat apapun. Bahawa Allah istaula, memerintah, bukannya istiwa. Tengok ni, dia tak siwi kata istiwa, istaula. Tengok saya buat sini Mu'attilah, Jahmiyah. Dua. Tengok ni, Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghaniyah li Talibi Tariqil Haq. Ni orang duduk bangga sangat, duduk tahu Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani ni kedian dah tahun 900 Hijrah. Kan, royak cerita Abdul Qadir Jilani pelik-pelik ni, tok wali ni dah. Dia kata gapo di sini? Dia akidah dia lagu mana? Bahawasanya Allah Taala turun pada setiap malam ke langit dunia secara yang dia kendaki dan bagaimana dia kendaki. Tuhan turun lagu mana? Itu hak dia nak lagu mana dia nak atas dia. Kata Abdul Qadir Jilani. Dia mengampunkan orang yang berdosa, orang yang bersalah dan orang yang berbuat jahat bagi sesiapa yang dia pilih daripada kalangan hamba-hambanya. Tabarakallah wa ta'ala yang maha tinggi, tiada Tuhan melainkan dia yang mempunyai nama-nama yang indah. Poin yang kita nak fokus je akhir ni. Tidaklah makna turun itu dengan makna turunnya rahmat atau turunnya pahala. Turun dia sendiri, dia kata. Ni Abdul Qadir Jilani kata. Sebagaimana yang didakwa oleh golongan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Dia kata tak betul pegangan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah tu. Ia kata turun rahmat, turun pahala. Kesimpulan yang saya buat ni. Turun rahmat, turun pahala ni ialah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebutnya dia bukan Jailani dah, Jilani. Nama tepat, Jilan nama tepat dia. Cuma dia je jing yolah tu dia dipukul jai, bukan jai ji. Jilani lah. Abu Hasan Asy'ari daripada dia asalnya Mu'tazilah. Apa tidak mungkin tulisan dia sempat buat faham dia bawa kata sebab itu. Jadi soalan dia marhalah Abul Hasan Asy'ari itu sebagaimana kita dengar dulu dah, dia ada 3 marhalah. Persoalannya sebab dia lama, umur 40 tahun baru dia keluar daripada Mu'tazilah. Adakah dipengaruhi juga oleh fahaman Mu'tazilah tu bila dia menganut fahaman Kulabiyah yang kedua? Memang itulah pendapat setengah-setengah ulama, dia bawa juga benda tu. Sebab Kulabiyah ni dia tidak beza banyak dengan Mu'tazilah. Dia benda tulah, dia hujah hujah akal juga. Cuma dia cuba mengambil nas Al-Quran. Dia campur dari situ. Sebab tu Abul Hasan Asy'ari di tajuk yang akhir ni, tak ada hari ni, iaitu dia termasuk dalam senarai ulama-ulama khalaf yang kembali kepada pahaman salaf. Termasuk dia marhalah ketiga. Okey. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, tengok Imam Nawawi pula kata lagi. Kita ambil semua ulama-ulama kata dalam buku nak pula Syarah Muslim disebut. Ini adalah mengenai hadis-hadis sifat serta mazhab salaf. Dia masalah ni ke demo ni dia tak si baca kitab, dia tak si tengok buku. Dia main gedah kok dia lagi dengar. Tak boleh pun ni menyamakan Allah dengan makhluk. Baca kat kitab, tengok kat imam-imam mazhab kata lagu mana. Ulama-ulama besar.
Katanya Imam Nawawi, ini adalah mengenai hadis-hadis sifat serta mazhab salaf. Bahawa tidak diungkapkan maknanya, bahkan mereka berkata wajib ke atas kita untuk beriman dan beriktikad dengan makna yang layak dengan kebesaran Allah. Itu kata Imam Nawawi. Kita tak boleh tukar makna. Berserta dengan ijtihad kita bahawa tiada sesuatu yang sebanding dan serupa dengannya. Tak sama dengan Allah. Inilah pegangan yang dipilih oleh golongan muhakkikin ahli kalam. Jadi Imam Nawawi ni kata dalam kalangan ulama kalam tu ada juga yang dipanggil muhakkikin, yang tidak menggunakan akal secara bebas. Dan itulah jalan yang selamat. Katanya Imam An-Nawawi. Golongan khalaf pula mentakwilkan pengertian ayat mutasyabihat dengan pengertian yang disesuaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat dipahami oleh akal. Lepas pada ni tak ada ni, minggu depan ni kita mengaji sifat 20 kita dah. Kita ngaji juga sifat 20 ni. Jadi minggu depan tak ada hari ni. Depan ni ada sifat 20 nak ngaji juga lah kita ni. Pendekatan yang dikemukakan oleh khalaf ini bertujuan. Kita tengok dari segi sudut positif dia. Dia tukar makna tadi. Menjamin kepahaman umat Islam supaya bersih daripada sebarang penyelewengan dan gambaran yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Itu dia tukar tangan kepada kudrat tu. Tak siwi kita tergambar Allah serupa dengan makhluk. Menurut ahli khalaf, makna zahir contohnya kalimah istiwa ialah istaqarra, menetap, dan ala pula menunjukkan keadaan yang sesuatu yang berada di atas sesuatu. Dia gikut, dia tak boleh dia kata istiwa ni dia makna istaqarra dan ala, menetap dan berada di atas. Makna ini jika menurut khalaf seolah-olah Allah itu bertempat dan berarah seperti mana makhluk. Dia wujud dia lagu tu kan. Ini bahaya ni. Sebab nanti kita akan menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi cara dianya, maka hendaklah dianggapkan bahawa istawa adalah kalimah majaz. Ni kalimah kiasan. Ia menunjukkan perumpamaan atau makna yang tersirat, iaitu malaka yang bermaksud memiliki, atau istaula memerintah. Sebab tu kalau kita baca dalam kita ngaji sifat 20 kan, istiwa bermakna istaula. Istaula makna memerintah. Jadi kalau memerintah, tidak nampaklah Tuhan itu serupa makhluk, tidak duduk memerintah. Nampak tak dah? Baik, saya nak pergi sikit lagi dah. Istaula ni kalau mengikut Ibnul Arabi, ahli pakar bahasa, salah dia kata. Kita kata Allah ni bila kata Allah istiwa di atas arasy, makna kita tukar istaula tu kepada istaula. Allah beristaula di atas arasy. Istaula tu maknanya memerintah. Jadi tidak makna duduklah, selamatlah dia kata. Dia kata istaula tu sendiri dari segi maknanya iaitu kuasa yang diperolehi hasil daripada perlawan ni. Adakah layak kita sebut Allah mendapat kuasa arasy setelah dia berlawan dengan orang benar dia? Siapa kau saya nak royak? Senyap belakang ni. Alik muslimat. Gini dengar Bila ulama khalaf ni dia tak siwi kita ni nampak Allah ni serupa makhluk. Bila orang salah kata istawa ni maknanya bersemayam kan? Duduk. Tak boleh kata duduk nanti Allah serupa dengan kita. Maka kita tukar kepada istaula. Bahasa Arab juga tu istawa tukar kepada istaula. Istaula ni makna memerintah. Bila sebut memerintah, tidaklah tergambar Allah tu serupa dengan makhluk. Kalau kata Allah duduk atas arasy, tak boleh tu. Allah memerintah arasy, tak apa. Nampak sih dah? Baik. Katanya Ibnul Arabi, dia bahas ni, dia kata salah guna kalimah istaula ni kepada Allah. Sebab istaula ni ialah mendapat kuasa hasil daripada perjuangan. Layakkah kita tuduh Allah nak dapatkan arasy hak dia cipta hasil daripada perjuangan dia, kena berlawan orang benar dia baru dia boleh merintah. Siapa dah tu saya nak ayat tu dah. Jadi biadab kita menggunakan istaula kepada Allah itu adalah kalimah biadab dia kata.
Pula dah dah. Okey. Maka makna istawa Ar-Rahman alal arsy istawa ialah Tuhan Ar-Rahman memiliki dan memerintah arasy-Nya, dan bukanlah Allah itu bersemayam secara bertempat dan berarah, kata ulama khalaf. Sikit lagi. Bagi ayat-ayat mutasyabih yang lain, golongan khalaf mentakwilkan makna wajhun kepada zat, yadun kepada kudrat atau kuasa, ainun kepada pengawasan, yanzilu rabbuna kepada turunnya rahmat dan turunnya pahala Tuhan kami. Bukan Tuhan turun. Tokoh utama yang bermazhab khalaf seperti yang disebutkan terdahulu ialah Abul Hasan Al-Asy'ari mati 324 dan Abul Mansur Al-Maturidi mati tahun 333. Ini tokoh ulama khalaf. Okey. Fahaman ini diteruskan oleh ulama-ulama yang kemudiannya seperti Abu Bakar Al-Baqillani. Ini ulama lain dah lepas pada dia ni yang meneruskan dia sampai kepada kita hari ni. Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Al-Haramaini, Imam Al-Ghazali, Asy-Syahrastani, Fakhruddin Ar-Razi dan At-Taftazani. Ini ulama kedua yang menyambung perjuangan Abu Hasan Asy'ari. Aliran khalaf ini lebih dikenali sebagai Al-Asy'ariyah kerana menyandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah yang menyandarkan kepada nama Abul Mansur Al-Maturidi. Ini ulah apa ni dah. Okey. Ajaran aliran Al-Asy'ariyah yang kemudiannya berkembang khususnya di Nusantara banyak bersumberkan kepada kitab karya Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi. Kita ni Abul Hasan Asy'ari tak ada lagi sifat 20 tu dah. Dia menceritakan prinsip-prinsip takwil sahaja. Yang menyenaraikan 10 sifat ini ialah Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi. Ini kalau kita nak tahu orang duk mengaji sifat 20, mana mulanya sifat 20 pada tahun 800 Hijrah, iaitu Muhammad Yusuf As-Sanusi mati tahun 895 dalam kitab iaitu Matan Ummul Barahin. Situ startnya. Sifat 20 mari sini baru benar sebenarnya. Ni kitab dia, cuba tengok ni gambar kitab ni. Ada dijual ni. Okey. Kitab ni sebenarnya boleh. Cuba download. Boleh ni. Saya nak tunjuk contoh. Saya balik sebentar. Ni kitab Jawi. Saya download. Orang duk mengaji. Kita sebentar. Ni mana di masjid ni, saya di masjid Sorih ni kan. Ada ni saya dah ni Bulul Maran perisai bagi sekalian mukallaf. Ni. Sebab tu saya kata saya tak beli kitab Jawi ada nak download. Tak ni. Perisai bagi sekalian mukallaf. Ni. Mana kitab dia? Ni. Jadi alam. Memang tulis. Kalau kita beli kitab pun lagu ni juga, tapi nak bayar boleh beli. Free ya boleh download ni kitab dia. Ni, ada ngaji ni. Saya tak beli kitab ni, baca ni. Jadi Ummul Barahin tadi bolehlah kalau nak. Kalau nak tengok boleh. Ni. Ni. Dalam kitab Ummul Barahin ni disenagakan 20 sifat. Jadi orang kedianya ulama tani, ulama mana banyaknya syarah daripada ni. Dia kembalikan Ummul Barahin. Okey. Kitab ini hanya membincangkan permasalahan akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian sahaja. Dia ngaji akidah, dia fokus kepada itu saja, ketuhanan dan kenabian. Berbincang tentang beriman kepada malaikat, kitab, hari akhirat, qada tidak dibincang dalam ni. Tidak sebagaimana perisai bagi sekalian mukallaf yang saya tunjuk tadi. Dia lengkap dibincang belakang. Kitab menjelaskan hukum akal serta membahaskan al-ilahiyah, ketuhanan yang berteraskan 20 sifat. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam melahirkan kitab-kitab akidah berbahasa Melayu yang lebih dikenali dengan sifat 20. Antara kitab Melayu tersebut ialah Aqidatun Najim. Ni dah rupa kitab dia ni. Boleh download juga ni.
Orang duk ngaji belakang kok pondok mana ni. Aqidatun Najim fil ilmi usuluddin oleh Zainuddin Al-Fatani. Zainal Abidin Al-Fatani. Cikgu Zainal nulis bila kita. Kemudian yang kedua Faridatul Faraid oleh Ahmad Ibn Muhammad Zain Al-Fatani. Ha ni kitab Faridah duk panggil ni. Jadi kitab-kitab ni mana tempat rujukkan dia? Ummul Barahin tadi lah, As-Sanusi tadi. Bukan dia rujuk kepada Abu Hasan Sy'ari, tak siapa tu. Dia tak kelih nak buku-buku Abu Hasan Sy'ari ni. Supaya orang duk ngaji fiqh Imam Syafi'i lah, dia tak tengok lah kitab Al-Risalah dengan Al-Um Imam Syafi'i tu. Dia tengok tulisan-tulisan ulama Syafi'i dah. Jadi putus situ. Bila akidah dia sandar kepada Abu Hasan Sy'ari, sandar kepada Abu Hasan Sy'ari. Betul sungguh ke Abu Hasan Sy'ari tulis begitu? Sedangkan bendanya ialah As-Sanusi. Kemudian kitab selagi ialah iaitu Sirajul Huda oleh Muhammad Zain As-Sambawi ni. Sirajul Huda ni aku kitab dia. Dan selagi Miftahul Jannah oleh Muhammad Tayyib Ibn Mas'ud Al-Banjari. Ni orang Indonesia buat. Ni kitab dia ni. Miftahul Jannah. Saya tak tunjuk download tu. Mudah je, download baca. Tak payah pergi kat Japar Rawah. Tarik nama kitab ni cuma biar ada keyboard Arabik. Tarik ke Jawi, tulis nama kitab Miftahul Jannah, boleh tobik lalu free download. Nak pering pun boleh, nak baca sini pun boleh. Secara ringkas perbahasan akidah melalui kitab tersebut adalah seperti berikut. Sifat-sifat wajib. Jadi saya berhenti sekat ni dah. Kita sambung minggu depan. Mana saya janji tu kita nak ngaji sifat 20 start minggu depan. Tolong royak tak mari dia kata nak start sifat 20 dah kita ni.